Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Ummah Talk ini membawakan sesi perbincangan bersama Encik Roslan, business manager daripada Duriah Al-Aili Marketing yang bertapak di Ipoh, Perak Darul Rizwan. Jadi tajuk kita hari ini yang bakal dibawakan oleh Encik Roslan adalah bisnes kerana Allah, dan kita jemput Encik Roslan untuk terima kasih banyak saudara Azril. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana sudi datang ke Ipoh ni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, thank you so much. Terima kasih banyak kerana sudi menonton program Ummah Talk ni. Saya pun salah seorang yang minat pada program Ummah Talk ni, duk perhati-perhati jugalah website dia. Terima kasih. Tak sangka sangat kita boleh jumpa pula kan. Alhamdulillah, terima kasih juga kerana bagi topik yang menarik. Kami pun bersedia juga lah untuk cakap tentang bisnes kerana Allah ni. Sedikit latar belakang kami lah. Kami ni mula-mula berniaga ni kecil-kecilan saja. Kami terlibat dalam bidang keuangan dululah, keuangan, pelaburan hartanah secara kecil-kecilan. Kemudian kita manage hartanah. Lepas tu kita berkembang kepada pemakanan, kan. Lepas tu daripada situ kita pun ada set up akademi. Akademi tu kita kembangkan untuk bagi seminar jugalah pada rakyat umum. Biasanya kami buat dengan grup-grup daripada kumpulan asnaf, kan, macam tu. Dengan Majlis Agama Islam di Perak ni kita ada program dengan mereka. Dan ada juga kami buat dengan kolej-kolej Politek Mara, kolej di Lenggong, di Gopeng, di Perak lah banyak kami buat, kan. Lepas tu kita buat program BMP ni by Muslim Products. Kita pernah buat program tu untuk menjanakan peniaga-peniaga Muslim sebenarnya. Muslim ni kita maksudnya Muslim ni bukan orang Melayu sajalah. Dia termasuk orang bukan Melayu yang beragama Islam. Macam tu, kan. So kita berkembang macam tu, alhamdulillah. Kemudian kita sekarang ni kita ada satu kafe. Kita baru saja menceburkan diri sejak setahun sudah. Kecil saja di Seri Iskandar. Jadi itu latar belakang kami lah selama 15 tahun ni. Itu cerita. Jadi fokus abang untuk dalam menjalankan perniagaan ni untuk orang muda ke ataupun macam mana? Ya. Sebenarnya saya minat target grup ni bukan pada orang muda sebenarnya. Umum lah. Pada umum. Cumanya saya letak qualification tu kepada orang yang susah. Orang susah yang tak ada duit nak start, kan. Macam mereka banyak nak try, nak menceburkan diri untuk mulakan perniagaan, tapi modal tak ada, modal tak cukup, kan. Jadi saya fokus pada orang susah sebab saya dulu pun orang susah juga. Jadi oleh kerana saya ni dilatih oleh orang yang yang berniaga berjaya ni, kan. Jadi saya ikut mereka dulu ni. Untuk guru berniaga saya, mentor perniagaan sebab saya duduk di luar negara sekejap. Jadi saya ada macam mentor lah, dia tu orang putih. Dia lah ajak mengajar saya macam mana buat berniaga ni mula. Lepas tu bila saya kembali ke tanah air, saya dimentorkan pula ada orang Malaysia lah, yang bukan beragama Islam, seorang bangsa Cina, yang mengajar saya tentang pelaburan. Jadi saya pun terlibat dalam bidang pelaburan. Just backtrack sikit, sebelum tu saya dah terlibat dengan pelaburan hartanah sebenarnya. Secara kecil-kecilan. Saya semua jenis kecil-kecil je, kan. Jadi pengalaman ni yang saya cuba timbakan, kan. Kemudian kita boleh share dengan orang-orang yang ingin berniaga tapi modal tak ada. Kami punya spesifik niche kami ni untuk orang-orang yang tak ada modal atau modal dia sikit, kan. Dan dia rasa payah sangat nak pergi ceramah-ceramah. Maklumlah ceramah sekarang, ceramah ribu-ribu nak bayar, ceramah, kan. Bukan semua orang bukan semua orang mampu. Jadi kami ambil yang orang susah, yang teringin nak berniaga, yang tak tahu jalan keluar dalam kehidupan dia tu, ke masalah kesempitan wang dan sebagainya. Kita ajar macam-macam konsep dalam perniagaan, insya-Allah. Okey, balik pada kita punya tajuk hari ni, bisnes kerana Allah. Jadi soalan pertama, apakah kaedah yang betul untuk kita faham bisnes kerana Allah ni? Sebab kalau kebanyakan orang-orang ini memang niat mula-mula bisnes kerana Allah, sampai satu time, sampai satu stage
bisnes dia gagal. And then lepas tu dia dah tak ingat kerana Allah ke kerana betul. dia buang tu semua, dia anggap dia fail. Dia akan buat action yang bukan-bukanan macam tu. Kebanyakan saya sendiri pun macam tu. Allah Akbar. Okey. Baiklah, cerita pasal bisnes kerana Allah ni, saya rasa umum semua nak berniaga memang kerana Allah. Niat tu dah dipasang dah macam tu kan. Cuma kita ambil sistem tu, kita tanamkan dalam kehidupan kita masa kita menjalankan perniagaan. Jadi bila kita fokus kepada akhirat dulu, kita banyak mementingkan akhirat, bukan pasal apa. Sebab bila kita fikir, kita kutip pahala ni, kita akan memberikan yang terbaik. Usually kita akan fokus pada quality. Bila kita fokuskan yang terbaik, kita buat kerana Allah tu, kita tak nak customer kita upset dengan kita kan. Makanya kita lebih banyak cuba membagikan dia gembira kan, bagi dia seronok dengan kita. Dan kadang-kadang dalam perniagaan kita ni, kita mungkin memberi lebih sikit apa yang diminta. Maknanya kita kata bahasa orang putihnya exceed the expectation kan. Dia melebihi jangkaan. Kita cuba sedaya upaya kita untuk lebih dekat situ lah. Jadi bisnes kerana Allah ni, bila kita fikir kita buat ni kerana Allah, Allah happy dengan apa yang kita buat. Jadi kita kurang kita nak results, tapi sebenarnya kita letak effort tu full force. Kita nak result, kadang-kadang Allah test kita sebenarnya kan. Kita buat full force tak keluar lagi, tak keluar result. Dia macam kita masak ayak lah kan. Bila cakap kedah pula kan. Bila kita masak ayak kan, ayak tu dia berapa minit baru boleh menggelegak kan. Tapi bila kita nak tunggu dia sampai nak menggelegak tu, ada orang dah give up kan. Jadi hasil dia tak nampak lagi, jadi orang dah give up kan. Jadi bila menjadi macam tu, kita pun sama juga. Bila kita berniaga tu ada macam-macam ujian lah. Tapi bila kita fikir balik kita buat ni kerana Allah, jadi kita tahu benda tu ujian daripada Allah, kita kena redha kan, dan kita kena ikhtiar ya. Allah bagi konsep-konsep tu dalam kepala kita lah. Maka kita amalkan doa-doa kan, banyak doa-doa dalam Quran dan doa-doa yang diajar oleh Nabi. Sebab kita ahli sunnah wal jemaah, kita cuba amalkan apa yang Nabi ajar kat kita lah. So kita terapkan ni dalam kita punya sistem berniaga kerana Allah. Kalau saudara Azril don't mind, saya cerita sikit lagi lah konsep kami. Konsep berniaga kerana Allah ni kami fokuskan kepada tiga pembawakan lah kan. Satu, siapa berminat untuk berniaga. Niaga ni dia ada konsep dia sangat difficult, actually very very difficult. Dan saya percaya, saya minta maaf kalau tuan-tuan tak setuju, saya pun tak apa, tapi saya cuba cakap je lah kan. Saya yakin yang orang-orang yang kaya-kaya yang kerana dia berniaga tu bukan kerana kepandaian dia. Dia semata-mata Allah bagi kat dia. Sebab benda ni scientifically proven. Kalau tuan-tuan baca buku Fooled by Randomness oleh Nassim Nicholas Taleb, buku tu ada, tuan-tuan akan nampak yang dia pun berkata dia lebih pada perniagaan investment. Dia berkata investment ni sebenarnya random. Bukan very well planned dan sebagainya. Jadi nasib. Contohnya bila saya study balik, mula-mula dulu saya minat sangat Bill Gates ni. Saya beli buku dia sampai dekat RM1,000 dah buku, saya collect semua buku Bill Gates. Jadi saya baca, lama-lama dah tahap 40-50 umur saya baru saya perasan kan, Bill Gates ni sebenarnya anak orang orang kaya. Mak pak dia lawyer. Jadi mak dia memang ada influence yang sangat besar dekat di community. Jadi kan masa dia nak jual software tu, ada orang tu datang ketuk pintu rumah dia. Kalau tuan-tuan baca buku Bill Gates, baguslah boleh nampak cerita macam ni ya. Jadi di situ kan apa yang saya nampak, dia kata mom, please answer the door. Dia tu ialah anak muda, tapi macam tu sekali dia boleh minta mak dia tolong, tolong ni. Jadi makna bagi saya kan, semua ni Allah yang atur sebenarnya. Kan bukan kerana dia pandai sangat kalau tak ada. Dalam dunia ni saya rasa Allah bagi rezeki masing-masing macam tu. Jadi kita tak boleh jealous kat dia lah, sebab itu perancangan Allah. Maka saya ni nak bagi tahu lah, jadi janganlah rasa kecewa kerana kita tak boleh jadi milioner. Kan? Kita tak perlu pun jadi milioner sebab kita nak jadi hartawan di akhirat. Hartawan akhirat ni sebenarnya dia boleh hidup dengan 70,000 setahun. Sebenarnya macam tu. Kalau tuan-tuan boleh nampak lah kan, 70,000 income setahun kan, ataupun 80,000 income setahun, maknanya gaji 6,000 7,000 ni sebenarnya dah boleh bahagia. Kita nak kebahagiaan. Of course lah, kita kalau dapat 1 million tu sangat bagus lah. Jadi bonus untuk kita. Ya kan, jadi kita macam kita hambat benda tu supaya kita dapat keridhaan Allah, and then baru kita define success, kejayaan. How to define success? Ramai orang define success dengan Lamborghini dan rumah banglo 3-4 biji kan. Jadi sebenarnya kita tak perlu ikut macam tu, sebab Islam define success lain
daripada yang lain. Itu yang pandangan saya lah kan. Ya. Okey, apa tu? Maksudnya cara orang lah ni fikir dah tak berlandaskan agama ke macam mana? Bukan. Itu satu yang penting. Depa berlandaskan agama. Sometimes depa lupa mungkin mereka terbawa-bawa dengan cara western style ataupun Asian style. Asian style maksudnya cara Chinese lah kan. Kita ikut cara dia. Selalunya kalau dekat rata-rata kita boleh dengar kalau nak berjaya kena ikut macam bangsa tu, bangsa ni dia macam ni sebab tu dia berjaya kan. Padahal kalau kita tengok balik, Islam pun bukan dia suruh tinggal semua benda-benda dunia ni. Betul, dia kan? tak tinggal benda. Islam suruh kita nikmat benda-benda ni dengan sangat betul. cara aturan yang Allah bagi kita kan. Jadi dari apa yang kita tengok lah ni, ramai orang bila nak start berniaga, depa tak fokus dekat aku nak start berniaga, cara yang betul, tertib yang betul untuk berniaga macam mana. Depa sebut nak berniaga dalam otak mesti kaya, berniaga kaya. Ya kan. Jadi kalau Tuan Roslan boleh berkongsi sikit cara ataupun tertib satu-satu orang tu untuk start berniaga mengikut ajaran Islam lah. InsyaAllah. Pertama sekali saya kena beritahu kat saudara Azril, sebenarnya saya bukan ustaz, saya bukan alim ulama, jadi jangan treat me like saya pun orang yang berbuat dosa juga. Kena faham benda tu. Jadi masalahnya ialah saya sangat suka pasal apa yang diceritakan, diterjemahkan oleh orang putih pasal Islam. Saya sebenarnya dengan agama Islam saya memang minat daripada kecil lagi. Pasal form 4, form 5 pun saya dah macam tarbiyah satu kawan Cina untuk masuk Islam. Jadi alhamdulillah dia masuk Islam lah. Lepas tu kami putus kan. Maksud kami zaman tahun 70-an dulu ni, cerita 70-an 80-an dulu kan. Jadi ceritanya sebenarnya bila saya ke luar negara, saya duduk dalam negara orang putih ni, sebenarnya saya buat kajian saya, orang putih ni dia ikut agama daripada langit. Agama daripada langit Agama daripada langit 3 agama. Satu agama Kristian, Nasrani, satu agama Yahudi dan satu lagi agama Islam lah. 3 agama ni very very powerful dia punya akhlak depa tu. Depa punya pembawaan tu kan. Jadi kenapakah negara barat maju? Sebenarnya saya tak segan silu memberitahu yang sebenarnya negara barat telah meniru Islam. Sebab tu bila kita pergi ke negara-negara barat, kita nampak depa punya sangat bersih dan dia punya jalan raya bersih, tertib dia punya undang-undang tu sangat mantap. Tolak Amerika minta maaf lah dia tak ikut Islam. Dengan UK pun sekarang dah macam kelang kabut, dia pun tak berapa nak ikut Islam. Tapi negara-negara Eropah yang lain sebenarnya macam Germany kan, depa tu ikut sahsia Islam, Spanyol dan sebagainya. Jadi tinggalan Islam tu telah dibambil oleh mereka. Saya saja nak melencong sikit cerita pasal ada satu kisah ni kan, Saudara Aziz, mungkin saya bagi teka-teki kat Saudara Aziz sikit lah kan. Teka-teki simple. Sebenarnya di Spanyol masa zaman Andalus dulu kan, agama Islam sangat-sangat maju. Jadi sehingga kan library dia tu depa buka percuma. Library kutubkhanah ataupun perpustakaan lah. Jadi bila depa orang Eropah tahu ada satu padri Jerman datang ke Andalus ke Spanyol tu ya. Dalam perjalanan tu dia sampai di Andalusia tu waktu malam. Jadi kan bila waktu malam dia macam nak turun gunung lah, nak turun ke Andalusia tu. Dia nampak cahaya berkelip-kelipan tau. Kan, dan dia describe dalam buku dia tu, memang sampai sekarang ada di museum buku tu. Dia kata seolah-olah mutiara bergelipan di waktu malam. Jadi soalan yang saya nak tanya kat saudara Azril, rasa-rasa apa dia yang bergelipan tu? Kan, berkelip-kelipan waktu malam. Sambil dia naik kuda, kereta kuda lah kan turun. Tak apa, tika seronok ada kan. Kita main santai-santai aja. Mungkin itu kawasan pentadbiran di Andalusia. Okey. Sebenarnya lampu jalan. Jadi bermakna Jerman ni dia tak ada lampu jalan. Okey. Jadi bila dia sampai kat situ, teknologi lampu jalan tu orang Islam buat dulu. Orang Islam yang buat. Ya, orang Islam buat dulu. Jadi kalau itu salah satulah dahsyat. Dahsyat, sangat dahsyat.
Satu lagi kan garden. Dia punya garden orang Islam sangat indah. Kalau pergi, saya tak pernah sampai dekat Alhamra kan. Kita tengok dalam YouTube dan dalam internet. Gambar Alhamra tu penuh dengan air. Dia ada panggil water feature, ada macam fountain panggil apa tu? Ni air pancut, air pancut tu kan. Ya, pancut. Air pancut sebenarnya orang Islam suka ambil sembahyang. Ya. Jadi banyak air dekat situ kan. Dan sistem terusan dalam taman tu actually dipelopori oleh orang Islam dulu. Maka orang-orang putih ni, dia ambil Islamic Garden tu mesti ada water feature. Jadi keindahan Islam tu sebenarnya telah melempah di Eropah, di Sepanyol, dan padri tu sebenarnya bawa balik buku free. Bawa balik buku tu balik ke Jerman free. Jadi apa yang saya nak beritahu sebenarnya, ilmu orang Islam ni sebenarnya telah melempah kepada orang Eropah. Jadi orang Eropah ni lah yang banyak, bagi saya, pandangan saya, orang kulit putih ni, mereka banyak menyayangi agama Islam tu sampai mereka terapkan benda tu dalam seolah-olah Kristian yang bawa. Okey. Jadi kalau kita tengok kemajuan tu, semua negara barat punya maju sebenarnya daripada Islam. Saya tak malu nak cakap benda tu, depa tiru Islam. Jadi bila saya berada di negara barat, saya cuma ikutkan depa punya sahsiah Islam. Depa tak pernah putus cakap thank you, I'm sorry, I'm thank you, macam tu. Selalu macam tu. Macam mana pun dia mesti sebut tu. Jadi saya rasa dulu-dulu orang Melayu dia macam tu. Budaya orang Melayu, terima kasih kan, hormat, tunduk semua kan. Jadi sekarang ni dah hilang. Zaman sekarang ni benda tu dah hilang. Jadi saya cuba kembalikan balik budaya Islam ni semula ke dalam masyarakat orang Islam Melayu kita, kalau boleh, dalam orang Islam lain, untuk ambil balik Islam ni. Sebenarnya kita bangga dengan cara Islam. Jadi kita ambil cara Islam tu, akhlak dia letak dulu. Bila kita boleh jaga akhlak, maka kita punya akhlak dengan customer kita makin meningkat. Jadi customer nampak kesan daripada customer, daripada kita ikut akhlak yang baik. Betul. Jadi saya tengok macam budaya Asia dia kurang sikit lah kan. Dia macam ludah dalam parit ke apa kan. Budaya Asia dia macam tu. Dalam lift pun kadang-kadang kita boleh nampak do not urinate. Kalau kita pergi Singapura kan. Jadi maknanya memang macam tu budaya orang Asia. Jadi jangan kata kita ada ASEAN values. Sebenarnya tak ada. ASEAN values tak ada. Bagi saya tak ada langsung ASEAN values kan. Sebenarnya Islam saja yang bawa value tu, dan diambil oleh Yahudi dan orang Kristian. Maka orang Islam sekarang ni tertinggal di belakang sebab orang Islam tak nak ambil apa yang Islam ajak. Kita teruja dengan cara Cina buat Mercedes, Cina buat Lamborghini kan. Padahal benda yang mereka dapat kemajuan tu hasil daripada orang Islam yang bawa. Betul. Jadi kalau misalnya kalau ada masa, cuba tengok movie Kingdoms of Heaven. Macam mana orang Islam tu, siapa ke nama, Salahuddin tu layan King Richard ke apa nama dia punya musuh. Tengok movie tu betul-betul macam mana depa layan, sebab tu depa teruja dengan Islam. Ramai orang masuk Islam because of that. Maka dalam perniagaan kerana Allah ni, kita nak mendidik supaya orang lain masuk Islam. Dan orang Melayu pun masuk Islam semula. Kita nak cakap itu rasa pelik pula kan. Tapi sebenarnya kita elok memperbaharui syahadah. Maknanya kalau kita sebut la ilaha illallah setiap kali kita angkat kan, kita sembahyang, kita sebenarnya memperbaharui syahadah. Maka orang Islam boleh masuk Islam balik semula. Kita ingat balik macam mana Islam ajar kita kan. Dengan cara itu kita cuba bawa dalam perniagaan kita lah. Itu yang kita cuba. Vision yang abang cuba terapkan ni memang lain daripada orang lain. Jarang orang bercakap macam ni kan. Allahuakbar. Bila nak start berniaga, bukan nak start berniaga, bila nak berniaga, nak run apa-apa bisnes, dia punya tujuan sebenar untuk tarik orang masuk Islam dengan akhlak-akhlak yang ini tunjukkan. Jarang-jarang abang orang dapat fikir macam ni. Terima kasih banyak abang. Sama-sama. Bagi saya satu ilmu yang alhamdulillah. Macam abang kata tadi, dia turun bukit nampak berkilau macam tu bang. Kami main pada jauh kan. Nampak macam tu juga. Alhamdulillah. Sebenarnya ilmu ni semua daripada Allah lah yang kita sharing. Sebab tu bagi saya, kalau kita nak ajak orang, tak perlu charge orang sampai 5,000, 10 belajar niaga. Sebenarnya ilmu ni kan Allah bagi dah lama daripada orang dulu. Cara nak invest sebenarnya, cara investment sebenarnya, cara nak niaga sebenarnya, semua ilmu tu dah ada dalam textbook dia. Tak perlu kita charge sampai 5,000-6,000. Kesian orang nak mari tu kan. Kita charge kalau kita nak belajar ni pun kan, kami bagi percuma. Yang ada kursus yang percuma, ada kursus yang RM200 saja. Itu pun sebab kami nak tujuan material kan. Jadi saya rasa kalau misalnya siapa-siapa berminat nak join kita kan, untuk kursus menjaga kerana Allah, kalau boleh kita tunjuk sikit apa macam kita simple syllabus kita boleh kan. Syllabus kita menjaga kerana Allah mungkin
Kalau boleh nampak kan, minta maaf. Challenge, mic tu dah cabut lah. Bateri ni. Oh, betul yang bila. Okay, ya. Kita cerita ni, macam bisnes kan Allah ni. Kurikulum yang kami buat, kita ada business school. Kita ada small business school. Kami bukan ada sistem CEO apa semua, tak ada. Kita bukan bina empire, orang nak bina empire lah apa semua. Kita bukan style macam tu lah. Saya simple saja. Kita fokus pada MOAT. Ya. MOAT itu maksudnya kita fokus marketing, operations, accounting dan teknologi. Ya. Jadi dalam business school kita berikan penekanan pada benda yang simple macam tu, sebab ramai tak tahu. Ya, ramai ingat marketing tu hanya Facebook dan Instagram, Twitter semua tu. Tapi tak, marketing very complex. Sebab kalau belajar nak ambil degree marketing tak 3 tahun. Jadi beri degree marketing tu sebenarnya 3 tahun. Jadi takkanlah kita boleh buat Facebook, kita boleh terror pada orang degree marketing kan. Sebenarnya ilmu marketing sangat deep, sangat-sangat deep. Jadi kita fokus kat situ, marketing dan juga accounting. Berarti kita tahu, kalau tak tahu marketing, tak tahu profit and loss kita berapa kan. Kita berniaga tak tahu ada duit tak ada duit kan. Kita tengok ada duit dalam bank, sebenarnya kita loss. Duit dalam bank bukan semestinya dia profit. So kita fokus pada itu. Lepas tu kita fokus pada teknologi, implementation pada teknologi. Teknologi tak semestinya komputer, IT. Teknologi, for example, kalau kita buat restoran, resepi itu adalah teknologi. Kita tak tahu resepi itu unik atau tidak, orang lain boleh copy atau tidak. Macam tu kan. Jadi kita kena ada MOAT itu sendiri kan. So that's our business school. Jadi kalau kita ada kurikulum pada investment dan financial management, sebab kadang-kadang orang nak berniaga, dia tak tahu yang berniaga itu satu pelaburan. Kalau misalnya kan dia ada 20,000, dia buka satu kedai contohnya kan, sebenarnya kalau 20,000 tu dia letak dalam mana-mana saham amanah, dia boleh dapat senang-senang 8% tanpa buat kerja apa-apa kan, 8% tahun. Sedangkan 20,000 tu kalau dia buat berniaga, dia dapat 8%, dia penat lah. Sebab dia nak kena pergi kan, kalau kita buka restoran, kena pergi beli lauk pagi-pagi kan. Lepas tu berniaga, kira-kira account tengok 8%. Baik kita guna saham mana. Jadi kena tahu teknologi investment sebenarnya. Jadi bila kita tahu investment, kita kena belajar sikit pasal kita punya keuangan. Kita kena tahu macam mana kita nak buat bajet, macam mana kita nak nak beli kereta, macam mana mewah ke kereta tak mewah ke. Kita kena plan tu sebelum kita berniaga. Kan? Itu kita ada kurikulum macam tu. Tapi yang paling penting sebenarnya untuk berniaga ialah mindset. Minda kita kena betul. Minda kita ni sebenarnya kalau kita rasa macam kalau kita boleh imagine, otak kita macam chips komputer. Chips ni sebenarnya dah ditanamkan sifat-sifat daripada kecil. Lepas tu dia pergi sekolah, kawan-kawan dia pula tanamkan ilmu-ilmu dia kan. Lama-lama dia menjadi seorang yang penuh dengan pandangan orang lain. Dia tak boleh jadi pandangan yang unik. So kita kena betulkan balik kan, macam ikut orang. Kita ikut orang saja. Yes. Orang kebanyakan buat, kita buat. Tanpa kita tahu apa kan. Jadi kita kena betulkan balik. Sebenarnya Al-Quran telah mengajar kita, dan Nabi Muhammad SAW telah mengajar kita macam mana nak betulkan minda kita. Kalau kita minda kerana Allah ni, sebenarnya itu yang Sayyidina Osman melimpah-limpah dia punya rezeki kan. Abdul Rahman bin Auf sebenarnya banyak lagi businessman, banyak lagi, tapi dia pun pakai selipar je kan. Ramai orang kata nak mereka kena bawa Mercedes, kena pakai baju kot dan sebagainya. Tak perlu. Sebenarnya kalau tengok cara Nabi kita, ada buku-buku western, orang-orang putih yang buat buku tentang management of Prophet Muhammad SAW. Try cari buku-buku tu, macam mana mereka boleh tengok macam mana Nabi punya kehebatan management dia. Jadi saya cuba mempertengahkan, saya dah baca buku kan, saya cuba mendengarkan apa yang Nabi Muhammad sampai, dan tengok macam mana orang putih tengok Nabi kita. Kita ada Nabi kita, tapi kita tak ikut cara Nabi kita kan. Jadi Nabi kita sebenarnya dalam bisnes dia ajak macam-macam lah. Cuma orang tak perasan, kalau Nabi tak pandai marketing, kita tak ada Islam. Betul tak? Sebab Nabi punya marketing sangat advance, dia sangat powerful. Jadi kita kena contoh dia, macam mana dia boleh sabar membalik batu kat dia, boleh sabar kan. Macam tu juga kita, sebab kita pun bukan perfect, kita pun ada masalah-masalah. Sebab kalau kita cuba memberi yang terbaik, kadang-kadang ada masalah-masalah yang tak boleh bagi yang terbaik. So macam kami ada banyak kelemahan, kami pun banyak kelemahan, tapi kita daripada kelemahan itu kita minta maaf kat customer kita kan. Dan kita minta maaf kat Tuhan, ya Allah tolonglah bagi kami bantuan semula supaya kami ada kekuatan untuk melayan customer kami balik. So these ada doa-doa. Kadang-kadang kita kena doa untuk customer kita sekali kan, sebab kita tak tahu sebab doa-doa kita tu kan, bila kita doa malaikat doa untuk kita balik kan. Jadi itu yang kita perlukan terapkan dalam bisnes dengan Allah. Kalau semua dah kita belajar 3 ilmu ni, 3 area ni,
pelajar-pelajar nanti yang dapat join ni boleh bekerja dengan kami atau boleh bekerja kat mana-mana saja. Kami akan ambil kalau kita ada 3 bulan punya dia panggil induksi. Kita ada program induksi 3 bulan, and then kalau nak mulakan perniagaan sendiri, kita insya-Allah kita akan bagi funding. Tapi limited lah, secara kecil-kecil lah kan, kita sama-sama berniaga. Dan kalau tu kita akan cuba groomkan. Alhamdulillah setakat ni kita dah ada 3-4 orang anak muda yang setelah mula belajar dengan kami sekarang ni, dan mereka pun dah ada SSM sendiri, Alhamdulillah, dan mereka telah menjalankan perniagaan sendiri. Dan anak-anak muda ni, kalau tuan-tuan memang ada di departmen kita sekarang ni, dah ada yang duduk rumah dah malah tak mari. Jadi Alhamdulillah kita ada itu. Cuma dia program ni kalau nak join, siapa yang tak mampu tolong dia macam graduan tiada pekerjaan, kita bagi RM200 selama 3 bulan. Just RM200 saja selama 3 bulan. Untuk ibu tunggal kita bagi diskaun. OKU percuma, boleh belajar dengan percuma. Cuma dia tak perlu datang ibu. Kita boleh ada meeting pakai Zoom ke atau WhatsApp call, kita boleh buat macam tu kan. Cumanya dia kena rajin bersama dengan kita lah, kalau dia jauh kan. Kami dah mula sistem ni masa MCO ke, masa PKP. Kita dah mula pakai sistem Zoom, kita sembang dengan anak muda Besar Alam dan sebagainya. Alhamdulillah kita ada sambutan yang taklah besar, tapi sambutan dia orang rasa macam kelainan sikit. Alhamdulillah kelainan. Itu yang kami nak sampaikan ni. Apa tu, macam mana kalau anak-anak muda yang kat luar ni dia nak contact company abang, okey, untuk join ni lah. Ya, baik. Saya nak bagi nombor telefon lah kalau gitu kan. Nombor telefon 011 boleh cek lah. Ada banyak headline, bagi satu headline. Saya tulis senang tak? Saya baca okey. Nombor telefonnya ialah 011 5988 1019. Ni kita punya headline. Nak phone saya pun boleh, tak ada masalah. Saya bagi yang ni dulu, 011 5988 1019. So saya nak perintah mana ni, nombor telefon kat atas dia kot. Boleh 011 5988 kemudian 1019. Okey. Kalau rasa-rasa macam ada lepasan SPM ke atau ada graduan yang tak ada bekerja ke, nak hantar resume pun boleh kan. Kalau hantar resume tu saya bagi nombor email saya lah. Email saya team_alfalah, macam tu je, alfalah@yahoo.com. Hantar resume ke, nak tanya apa-apa ke, jangan segan kan. Memang saya cuba, especially kalau anak-anak orang miskin lah, please contact me directly lah. Contact nombor ni, dan my sahabat-sahabat akan contact saya terus. Jadi saya cuba bantu pada orang yang tak ada kemampuan lah. Itu kan, itu yang kita cuba ni lah. Okey, sebenarnya jika ada apa soalan nak tanya boleh lah. Sampai aku ada Facebook ada soalan kau nak tahu kan. Ya, kalau siapa yang dengan live ni, siapa yang tengok live ni, ada soalan untuk sebarang pertanyaan, boleh bukakan. Sementara tu bila kita nak cerita apa-apa, kita boleh cerita lagi kan. Kita tanya apa-apa. Jadi apa yang abang tengah buat ni memang satu platform yang lain daripada orang lain, dan yang contoh macam lepasan SPM yang tak nak kerja, dia tak ada modal nak berniaga, dia tak tahu apa nak berniaga. Jadi saya rasa ini salah satu tempat yang peluang mereka untuk berhubungan dengan cara yang betul, untuk bila dia run bisnes nanti, run dalam keadaan tenang, insyaAllah kan. Jadi kalau misalnya kalau misalnya anak-anak muda ni kan, jangan segan lah. Kalau tak ada duit, cekap kan. Kalau mampu bayar duit, bayar, tak ada masalah. Kalau tak mampu, habaq aja. Kita memang nak sedekah ilmu. Sekarang ni kami nak memang umat Islam ni terus menjanakan peniaga-peniaga Islam yang ikut cara Abdul Rahman bin Auf ke ataupun Sayyidina Osman kan. Kita nak macam tu lah. Tapi bukan kita orang lain tak buat, orang lain pun buat juga. Ada juga peniaga-peniaga lain yang menjanakan peniaga-peniaga Islam yang baik, yang akhlak mulia. Cuma kami yang pembawakan tu macam ni secara kecil-kecil lah kan. Macam tu. Alhamdulillah.
Itu saja apa ya? Apa dia? Okey ke kan? Apa? Soalan last tu. Soalan last. Macam mana nak kaitkan macam Nawis berniaga online. So Okey. mempandakan. Ya, okey. Perniagaan online ni sangat menarik. Sebenarnya sekarang ni merata dunia, dia ada macam 2-3 benda yang telah berubah di serata dunia. Salah satunya adalah digital marketing. Lagi tu dia panggil gig business pernah mungkin pernah dengar. Saya tak dapat cerita semua ni lah. Satu lagi adalah online business lah. Online business ni yang menariknya ialah modal dia rendah sebab dia tak perlu kedai kan, dia tak perlu kedai. Dan kami sebenarnya telah buat online business ni selama 5 tahun lah. Alhamdulillah, di pengalaman kami ni alhamdulillah, dan kami tengah cuba set up sistem kami ni di Saudi Arabia. Ini macam besar tapi kecil ya tuan-tuan, kecil je tuan-tuan. Saya pun segan abang ni, tapi saja sharing tu supaya nak bagi anak-anak muda sebab tuan-tuan confident. Kami dah market online business kat sana. Cuma ni kita masih lagi dalam peringkat negotiation kan. Kita nak set up sistem online di sana, macam mana nak link dengan courier kan, macam mana nak letak barang tu, parking dia macam mana. Dan kami kalau misalnya lah tuan-tuan dan puan rasa teringin nak beli website, kami sedekah saja website tu RM50 untuk set up domain name tu, .com dia, dan RM20 je setiap bulan. Kita maintain, tolong maintain kan. Kalau nak bayar lain tu dia pecah RM600,000 nak buka website. Kita tak, kita memang sedekah macam tu. Kita bukan kata nak ni, kita nak orang Islam, kita biarlah banyak berniaga sebab kan agar saya sebenarnya personal, memang ada personal agenda. Personal agenda saya ialah apabila anak-anak muda ni dia buat apa yang saya cuba sampaikan, maknanya saya dah kutip kepala lah. That's why saya sangat-sangat sangat ramai orang cuba ikut benda-benda itu kan. Dan kita juga ada nama sistem perniagaan kita yang kita join dengan online yang tadi. Kita try to establish network kalau boleh bukan saja kat Malaysia lah kan. Kita cuba cari orang Islam, banyak orang Islam di Eropah sebenarnya kan, ada orang Islam duduk di sana. Kita boleh set up perniagaan yang lebih bersama sistem dia. Jadi kita cuba mengajak anak-anak muda ramai-ramai ni, jom kita join dengan perniagaan ni. Saya tak langsung benda tu berdapatkan ni lah, apa sama Islam. Ya betul, memang betul. Collection worldwide dengan Islam. Ya, worldwide. Jadi bukan saja orang untuk orang Melayu, tapi juga pada orang bukan Melayu. Maknanya kalau macam orang Cina di Malaysia dan orang India di Malaysia yang teringin nak berniaga dengan kami, jom kita sama-sama, tak ada masalah buat online business dengan kami. Jadi apa satu soalan lagi bang. Okey, boleh. Boleh, tak ada masalah.